Dia hanya mendengus macam tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali, selamat datang ke channel Tasnim Halil Studio, yang mana semestinya di channel ini aku kongsikan pengalaman seram, pengalaman ngeri, pengalaman angker yang berlaku pada diri aku sendiri. Dan di masa-masa akan datang mungkin aku akan kongsikan cerita-cerita dan pengalaman daripada orang-orang yang lain. So, seperti biasa, kalau korang suka dengan ceritaku, jangan lupa subscribe bagi yang belum lagi subscribe, dan tolong like, komen dan share pada semua video-video yang telah aku upload sebelum ini. So, hari ini cerita apa yang aku akan kongsikan dengan korang semua? Kalau korang dah bersedia, hayya linabda alan. Yang aku pukul bukan jasad kau, yang aku pukul batin kau. Hari ini aku akan kongsikan kisah yang berlaku di sekolah tempat aku mengajar. Okay, untuk pengetahuan korang semua, aku adalah seorang cikgu ataupun dipanggil ustaz lah. Jadi aku mengajar di sebuah sekolah agama swasta di daerah Hulu Kelang. Jadi kejadian ini berlaku di sekolah aku sendiri. Ada seorang murid perempuan yang tiba-tiba pengsan pada waktu nak balik sekolah ataupun waktu sekolah telah pun tamat, lebih kurang 4.30 minit petang. Untuk pengetahuan korang juga, kejadian ini berlaku pada 2 Ramadan. Pada hari kejadian, aku tengah mengemas nak pulang ke rumah. Tiba-tiba datang seorang murid berlari-lari dalam keadaan cemas, datang jumpa aku. Ustaz, tolong ni Nafisah, dia pengsan ke bawah. Nafisah pengsan? Kenapa dia pengsan? Tak tahu Ustaz, tolong Ustaz. Jadi aku pun tanpa berfikir panjang, aku pun terus bergegas. Dia pengsan dekat dewan sekolah aku. Bila aku sampai je, tiba-tiba saja bulu roma aku naik meremang. Gitu. Dan aku tengok Nafisah, aku dapat rasakan dia bukan pengsan disebabkan benda-benda biasa. Jadi aku pun kejut dengan dia, aku panggil nama dia, Nafisah. Kemudian dia pun macam tersedak. Ya Ustaz, kenapa? Awak kenapa? Aku tanya dia. Tiba-tiba dia pejam mata dan dia tunduk ke bawah. Aku dah tahu dah ada something yang tak kena dengan Nafisah ketika tu. Nafisah, aku panggil Nafisah. Kemudian dia hanya mendengus macam tu saja. Dan aku tahu masa tu Nafisah telah pun kerasukan. Tanpa buang masa, aku minta tolong makcik yang jaga pintu pagar tu dan juga cikgu-cikgu yang ada beberapa orang yang turun untuk tengok, tolong bawa budak-budak yang belum balik lagi ketika tu, bawa dia orang ke tempat lain lah. Jadi aku pun mulakan ruqyah, aku baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku baca surah Fatihah. Dia pun panah dia kata. Kemudian dia dah berguling-guling. Bila depan dia baring, dia berguling-guling dan aku pun alamak. Lepas tu dah makin lama makin ramai pula parent yang datang nak ambil anak. Jadi benda tu jadi macam agak awkward sikit masa tu. Kebetulan ada juga beberapa orang parent yang berpangkat ustaz juga melihat kejadian tu dan dia orang bantu aku. Datang seorang ustaz ni, dia kata jom kita bawa dia masuk bilik air, kita mandikan dia. Mungkin dia stres, dia kata kan. Tapi aku tahu dia bukan stres, dia kerasukan. Tapi aku ikutkan je lah, bawa pergi tempat wuduk dan mandikan dia. Lepas dia mandi tu, matanya semakin merah dan dia hanya melihat dalam keadaan menjegim gitu. Tapi dia tak berani nak melihat mata aku. Sebab aku cuba nak tengok mata dia, dia mengelak-elak, dia macam takutkan sesuatu. Dan dia juga macam ada marahkan seseorang yang satu kelas dengan dia. Dia duduk tengok dia budak tu. Aku perasan dia macam betul-betul marah sangat. Dia tengok budak tu dengan mata yang sangat-sangat merah macam biji saga. Aku suruh budak tu pergi dari situ supaya tak berada di hadapan dia. Dan aku kata aku tak boleh handle kes ni. Masa tu aku belum lagi belajar ilmu merawat ataupun aku belum lagi betul-betul berpengalaman dalam urusan merawat kerasukan. Jadi aku pun suruh Rani masa tu call parent dia untuk ambil. So aku serahkan balik kepada parent dia lah untuk bawa anak dia pergi berubat. Dan selang 5 minit kemudian parent dia pun sampai, dia bawa balik lah naik kereta dan terus pulang ke rumah. Jadi untuk hari yang tersebut selesai, tak ada masalah apalah. Besoknya Nafisah tak datang. Mungkin dia tengah berubat, it's okay, tak ada masalah apa. Hari kedua pun dia tak datang. Hari ketiga baru dia datang semula. Bila dia datang tu aku jumpalah dengan dia. Aku tanya, Nafisah, awak tahu tak apa yang berlaku hari tu? Saya tak ingat Ustaz. Yang saya ingat last kali masa tu saya berada dalam library. Okey, ini cerita daripada mulut Nafisah.
Nafisah kata pada hari kejadian lebih kurang jam 3.50 petang, dia dengan beberapa orang kawan dia, dalam 3-4 orang macam tu, dia orang ni pustakawan. Jadi dia orang pergi bertugas dekat library dan untuk kemas-kemas buku. Masa tu mungkin dia tak ada kelas ataupun cikgu yang berkenaan tak masuk kelas ataupun ada urusan lain. Jadi dia orang pun ambil keputusan untuk pergi ke library untuk mengemas buku. Tengah-tengah dia orang tengah kemas, library tu berada di bangunan yang ketiga sekali ujung, di tingkat 2. Okey, di hadapan library tu ada bilik komputer dan di belakang bilik komputer tu ada sebuah bilik pejabat lama yang dah tak digunakan. Dalam pejabat lama tu banyak fail lah, fail lama, buku-buku yang tak pakai. Jadi bilik tu memang dah jarang orang masuk. Dia orang mengemas library macam biasa. Tiba-tiba kawan-kawan Nafisah ni, 3 orang ni berpakat nak kenakan dia. Buat macam mana? Tengah si Nafisah ni duk ralit susun buku dekat rak, 3 orang kawan dia lari keluar daripada library dan terus lari ke pintu di antara bangunan, mana blok, satu blok di antara blok tengah dengan blok tepi tu ada satu pintu bomber gitu dan pintu tebal kan. Okey, dia orang lari keluar dan dia orang tutup pintu tu. Nafisah terkejut dan dia pun lari sama tu kejar. Dia kejarlah kawan dia kan, tak nak tinggal seorang-seorang. Dan kawan dia sempat tutup pintu dan dia orang kunci daripada luar dekat pintu bomber tu. Jadi library ada satu pintu, kemudian di keluar sikit ada jalan, dalam beberapa langkah ada satu lagi pintu menghubungkan antara blok tengah dengan blok tepi tu ya. Okey, dan pintu bomber tu yang ditutup oleh kawan-kawan dia. Kebetulan masa tu memang tak ada siapa pun di kawasan library tu dan juga di kawasan bilik komputer tak ada siapa. Memang tinggal Nafisah seorang. Jadi Nafisah pun jerit-jerit lah dia tu ketuk-ketuk, tolong bukalah pintu. Dia menjerit minta kawan dia buka pintu tu. Tapi kawan dia gelak-gelak lari kan nak mengena dengan kawan. Macam tu lah. Kemudian Nafisah kata tak apalah, mungkinlah lepas ni kejap lagi ada cikgu ataupun siapa-siapa datang boleh buka pintu tu. Jadi dia pun buat keputusan kembali ke dalam library balik semula untuk menyambung kerja dia tadilah, dia kemas. Bila dia masuk dalam library, keadaan ketika itu sunyi. Dia seorang-seorang, tak ada siapa. Kemudian dia pergi terus ke rak buku yang dia susun tadi dan disambung kerja dia. Dia susun. Tiba-tiba pintu library yang tadi terbuka, Nafisah dengar tertutup dengan sendirinya. Pintu library tiba-tiba tertutup dengan sendiri. Dia dah rasa lain macam. Dia kata, saya pun pusing untuk tengok sama ada orang ataupun kenapa pintu tu boleh tutup sendiri. Bila dia pusing sahaja ke belakang, dia ternampak ada satu susuk tubuh wanita yang berambut panjang, berbaju putih, bertumpuk darah, sedang berdiri tegak di sudut bucu tepi pintu library yang tertutup tadi.